Raja Mutlak dan berperlembagaan Perancis. Sistem pemerintahan Raja Mutlak Perancis pada abad ke-17. Raja Mutlak bermaksud cara pemerintahan raja tidak dikawal oleh parlimen. Melalui sistem ini, kehendak pemerintah ialah undang-undang. Perancis mengamalkan pemerintahan sistem beraja mutlak di bawah pemerintahan Raja Louis yang ke-14 yang telah memerintah Perancis selama 72 tahun. Pemerintahan Perancis terletak di tangan raja, majlis diraja dan intenden. Kuasa raja mengatasi segalanya dan boleh memerintah sesiapa saja yang disyaki menentang kerajaan ditahan dan dipenjara. Majlis diraja dianggotai oleh kerabat diraja yang berpengaruh. Sejak abad ke-17, Raja Perancis telah menubuhkan sistem intenden wilayah bagi menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran dan pungutan cukai. Raja sebagai sumber kuasa negara. Raja merupakan sumber kepada segala kekuasaan dan undang-undang di dalam sebuah negara. Contoh Raja Louis ke-14, Raja Perancis pada tahun 1638 sehingga 1715, pernah berkata, negara adalah beta. Raja berkuasa ke atas gereja. Raja perlu berikrar menjaga dan mempertahankan agama negara yaitu Kristian mazhab Katolik. Kuasa pop ke atas gereja telah berjaya dikurangkan oleh raja. Raja berkuasa melantik biskop dan ketua biara. Mereka yang dilantik oleh raja akan lebih mentaati raja. Ini telah memberi kelebihan kepada raja untuk mengawal gereja dengan lebih mudah. Selain itu, raja dibantu oleh golongan bangsawan. Pemerintah monarki Perancis pandai mengambil hati para bangsawan dengan memberi mereka pensiun yang tinggi dan ditawarkan kerja-kerja yang memberikan gaji yang lumayan. Golongan ini bertanggung jawab membekalkan angkatan tentera untuk membentengi negara tidak berjaya. Kesempatan ini berjaya dimanfaatkan oleh raja mereka. Raja berjaya memperolehi hak untuk memiliki tentera yang bersiap sedia. Contohnya, Raja Louis yang ke-14 berjaya mempunyai angkatan tentera yang terbesar paling lengkap dan cekap di Eropah. Kuasa untuk memungut cukai mereka sendiri tanpa sekatan. Ini memberikan kelebihan kepada raja untuk membuat perancangan pentadbiran, ketenteraan dan menanggung perbelanjaan kerajaannya sendiri. Raja Perancis hidup mewah dengan membina istana-istana besar di pelosok negara. Mereka hidup bergaya dan dapat membina prestige yang tersendiri. Contohnya, Raja Louis yang ke-14 telah membina istana besar di Versailles. Arkitek-arkitek terkemuka telah mereka bangunkan dan diperintahkan oleh pelukis-pelukis terkenal. Berkuasa dalam ekonomi. Negara Perancis telah berjaya mengekalkan kekukuhan ekonominya dengan jumlah penduduk yang ramai. Ini menyebabkan rakyat Perancis merasa bangga dan tiada alasan untuk menentang pemerintahan beraja. Mendapat sokongan golongan peniaga, kelas pertengahan dan profesional kepada raja dalam mengurangkan kuasa golongan bangsawan dan gereja. Ini kerana selama ini hanya golongan ini saja yang membayar cukai sedangkan golongan bangsawan dan gereja dikecualikan. Negara Perancis mempunyai pegawai-pegawai yang berkebolehan seperti Menteri Kewangan, Jean-Baptiste Colbert, yang berjaya menjadikan Perancis sebagai negara industri dan kuasa militer. Raja telah menggunakan bala tentera. Raja telah menggunakan bala tenteranya untuk mengawal golongan bangsawan yang ingin menentangnya. Contohnya, Raja Louis menggunakan pasukan tentera raja untuk memusnahkan kota-kota yang menentangnya. Kegemilangan, kesusastraan dan kesenian. Zaman Louis yang ke-14 juga zaman keemasan bagi kesusastraan Perancis. Antara tokoh-tokoh seni yang terkenal ialah Racine dan Molière. Dasar pemerintahan beraja mutlak Perancis di bawah pemerintahan Raja Louis yang ke-14 pada tahun 1643 sehingga 1715. Raja Louis yang ke-14 ditabalkan pada tahun 1643 sebagai pemerintah Perancis.
dikenali sebagai Grand Monarch, yang memerintah selama 72 tahun. Pemerintahnya mewujudkan keamanan dan kemakmuran dalam negara, mengukuhkan kedudukan, memperkenalkan sistem pentadbiran pusat yang kukuh dan teratur, melibatkan diri secara langsung dalam pelantikan pegawai-pegawai kerajaan. Pemerintahan mutlak berjaya mengawal kepegawai-pegawai dengan bantuan menteri-menteri, mendapat sokongan padu daripada golongan bangsawan dan institusi kerajaan. Sokongan tersebut mengukuhkan kedudukannya lagi sebagai pemerintah monarki mutlak di Perancis. Antara dasar yang diambil untuk mengukuhkan pemerintahnya ialah dasar dalam negara, dasar ekonomi merkantilisme, dasar ketenteraan, dasar agama, dan dasar luar negara. Dasar dalam negara. Untuk menyusun semula pentadbiran pusat negara kepada 4 majlis utama seperti Majlis Negara mengurus hal ehwal negara, Majlis Despatches mengurus hal ehwal tempatan kecuali kewangan, Majlis Kewangan mengurus masalah percukaian, perbelanjaan dan pendapatan, Majlis PV pula mengurus pentadbiran keadilan. Selain itu, melantik menteri-menteri yang berkebolehan untuk membantunya mentadbir. Dasar ekonomi merkantilisme dijalankan bagi memastikan negaranya muncul sebagai negara yang kuat dan agung. Menteri Keuangan Louis Colbert melaksanakan dasar ini dengan bersungguh-sungguh. Selain itu, dasar ketenteraan telah mendapat bantuan Louis, Menteri Perang untuk melakukan reformasi ketenteraan. Raja ada kawalan penuh atas angkatan tentera. Louis menghapuskan dominasi bangsawan ke atas bidang ketenteraan, kemudian memulakan kawalan langsung ke atas ketenteraan. Dasar agama bertindak memaksa Gov Katolik Calvins Prancis untuk menerima agama Katolik. Edict of Nantes ditandatangani pada tahun 1598 yang beri kebebasan kepada Huguenot untuk menganut agama pilihan mereka. Malah, mereka mempunyai peluang yang sama untuk memegang jawatan dalam kerajaan. Dasar luar negara pula untuk meluaskan wilayahnya. Semasa pemerintahannya, wilayah kekuasaan meluas ke Sungai Rin, dengan Perancis menguasai wilayah-wilayah yang diperintah oleh putra-putra Jerman. Negara Perancis, Netherlands, Belgium Modern, dan United Province Kerajaan Belanda pada hari ini. Penutup. Pemerintahan Raja berperlembagaan berlangsung setahun dan kemudian Perancis bertukar kepada Republik. Raja Louis dan istrinya Mary Antoinette juga dipancung menggunakan guillotine. Robespierre juga dikenakan hukuman pancung dengan guillotine oleh puak-puak yang menyokong parlimen. Selepas kematian Robespierre pada Julai tahun 1794, berakhirlah zaman pemerintahan ganas di Perancis. Keadaan tidak stabil berlarutan sehinggalah munculnya Napoleon Bonaparte mengambil alih kuasa pemerintahan di Perancis pada penghujung tahun 1799.